Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam berita 5 at 5. Jelajah akar umbi Presiden UMNO tahun 2024 membuka tirainya apabila Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi meneruskan siri kembara ke beberapa UMNO bahagian sebagai perjumpaan bersama kepimpinan parti. Kehadiran lebih 300 ahli melibatkan pemimpin peringkat akar umbi bagi UMNO bahagian Cameron Highlands melengkapkan siri yang ke-9 bagi jelajah terbabit. Jelajah turut dihadiri Menteri Besar Pahang merangkap Naib Presiden UMNO Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail yang juga pengerusi Badan Hubungan UMNO Negeri Pahang. Perjumpaan tersebut bersama pimpinan UMNO di sini membawa tujuan untuk menjelaskan isu semasa di samping beramah mesra bersama ahli. Dalam pertemuan tersebut, pengerusi Barisan Nasional itu turut menasihati semua anggota parti agar sentiasa bersatu padu dan bersama dengan saf kepimpinan serta mengembalikan semula kekuatan parti. Isu sama ada UMNO Sabah akan bekerjasama dengan parti-parti lain termasuk warisan bagi menghadapi pilihan raya negeri akan datang hanya akan ditentukan oleh UMNO Sabah sendiri. Ketua Penerangan UMNO Negeri Sabah, Datuk Suhaimi Nasir berkata, pihak lain tidak berhak meminta pengerusi Badan Hubungan UMNO Sabah, Datuk Seri Bermuatan Radin berundur dari memimpin UMNO Sabah sekiranya parti itu menjalin kerjasama dengan parti lain termasuk warisan. Menurut beliau, setakat ini belum ada keputusan sama ada akan menjalin kerjasama dengan parti lain bagi menghadapi pilihan raya negeri kerana dalam isu ini UMNO Sabah perlu berhati-hati ketika berurusan dengan mana-mana pihak. Tegasnya, proses gabungan sebelum ini telah mengajar UMNO Sabah untuk menjadi matang dalam menjalin kerjasama dengan parti lain di negeri ini. Justeru UMNO Sabah hanya akan bekerjasama dengan parti politik yang menghormati perjanjian dan memberi manfaat kepada UMNO serta rakyat Sabah khususnya. Beliau yang juga Ketua UMNO bahagian Liparan berkata, sekiranya berlaku keputusan untuk bergabung dengan mana-mana parti, ianya dibuat secara konsensus atau keputusan bersama setelah mengambil kira pandangan semua pihak dalam UMNO Sabah termasuk Presiden Parti. Setiap peluang harus diberikan kepada kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar segala perubahan dapat dilakukan berdasarkan polisi yang telah digariskan oleh kerajaan. Naib Ketua Wanita UMNO Datuk Nurliza Abdul Rahim berkata, sepanjang lebih setahun pemerintahan kerajaan perpaduan, pelbagai komentar telah diberikan oleh rakyat khususnya melalui media sosial. Menurut beliau, keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu turut memberi kesan kepada negara. Justeru semua pihak jangan terlalu awal bersangka buruk kerana ekonomi dunia yang tidak memberangsangkan turut memberi kesan kepada ekonomi Malaysia. Dalam pada itu, beliau turut mengingatkan para pemimpin untuk kurangkan berpolitik dan lebihkan bekerja supaya dapat membuktikan bahawa kerajaan perpaduan boleh menerajui Malaysia ke arah yang lebih baik pada masa akan datang. Esko Kanan Kerajaan Negeri Sembilan, Datuk Seri Jalaluddin Alias berkata, kerajaan perpaduan tidak memandang enteng dalam agenda untuk mengungguli kemajuan dan kemakmuran di perdesaan dalam negara ini. Beliau selaku pengerusi jawatan kuasa bertindak kemajuan desa, peladangan dan komoditi Negeri Sembilan akan memberi sepenuh jaminan dan iltizam bahawa negeri ini akan memastikan setiap sudut pandang Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah untuk tahun 2024 diselarikan dengan penuh cermat. Di dalam tata kelola pengurusan, organisasi untuk masyarakat luar bandar melalui akronim KKDW akan dijadikan petua terpenting iaitu K. Kemahiran dan pengetahuan, K. Keberkesanan dan kecekapan, D. Data dan digital serta W. Wow Factor. Tambahnya, Negeri Sembilan juga akan menyesuaikan program Game Changer yang diumumkan Menteri dengan agenda kerajaan negeri. Beliau pada masa yang sama bersetuju untuk memperkasakan elemen media dan komunikasi dengan mendamping golongan muda sebagai rakan yang boleh membantu untuk penceritaan kepada program berimpak tinggi. Agensi terlibat termasuk penduduk di selatan tanah air diminta berjaga-jaga dan mematuhi prosedur operasi standard SOP bagi menghadapi gelombang keempat monsun timur laut yang kini beralih ke kawasan selatan.
Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, agensi serta jawatan kuasa negeri perlu bersiap siaga bagi mengambil tindakan segera menghadapi bencana dibawa oleh monsun Timur Laut. Terdahulu Ahmad Zahidnya juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negara melawat Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Kampung Orang Asli Sungai Ruil yang menempatkan 88 mangsa daripada 17 keluarga yang terjejas akibat kejadian pada 12 Oktober tahun lalu. Mengulas mengenai keadaan banjir di negeri Johor, Ahmad Zahid berkata, mangsa kembali mencatat peningkatan, namun dengan kerjasama agensi terlibat, pengurusan banjir didapati semakin baik berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Pusat Kawalan Bencana Negara, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA melaporkan seramai 1,197 mangsa banjir di Johor berlindung di 12 PPS setakat 6 pagi ini, meningkat sedikit berbanding 1,153 malam tadi. Sekian dari saya, Kaslinda Abdul Kadir. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang, 5 berita pilihan hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.